sahabat, bertemu lagi di channel saya Ernestine Official dan minta maaf sudah cukup lama saya tidak menampilkan muka saya untuk bercakap-cakap di depan kamera sebab ada kesibukan yang tidak dapat dielakkan. Tetapi pada kali ini kita akan sama-sama lagi untuk mencari fakta ataupun cerita-cerita rakyat serta melegenda yang pernah melegenda di Sabah satu ketika dahulu. Dan sekarang ini kita akan bercerita tentang Terowong Jepun di Kunak, Terowong Jepun di Kunak. Oke. Nah, tahukah kita bahwa sebenarnya di Kunak, saya percaya mungkin masih ada di antara kita yang tidak mengetahui ataupun tidak menyadari akan kewujudan Terowong Jepun dan macam mana cerita dia. Mari kita sama-sama mendengarkan. Saya hanya akan membacakan pada teks. Nah, daerah Kunak Sabah mempunyai banyak kawasan berpotensi untuk dijadikan pusat pelancongan. Malahan terdapat kesan-kesan peninggalan tentara Jepun, yaitu sebuah terowong lama menghala ke laut yang berpotensi untuk menarik pelancong dalam dan luar negara untuk datang ke sini. Nah, Kunak Sabah. Di manakah terletak Kunak? Demikianlah pertanyaan yang kerap diajukan kepada pegawai daerah Kunak Susilo Sumarto setiap kali dia menyebut nama daerah kepada orang luar. Melalui pengalaman itu, beliau menyimpulkan bahwa masih ramai orang luar belum mengenali Kunak sebagaimana mereka mengenali Tawau, Semporna, Lahadatu, dan Sandakan, meskipun semua daerah berkenaan berada di pantai timur Sabah. Orang luar, lebih-lebih lagi pelancong, mengenali Semporna karena pulau-pulau peranginannya, Sandakan dengan orang hutannya, Lahadatu melalui lembah Danum dan hutan Simpan Tabin, manakala Tawau karena makanannya yang lezat. Mungkin Kunak kurang dikenali karena ia belum dikaitkan dengan sebarang tarikan, meskipun daerah yang terletak antara Semporna dan Lahadatu ini sebenarnya mempunyai tarikan tersendiri. Malah masih ramai menyangka Gua Mada yang terkenal dengan pengeluaran sarang burung serta memiliki nilai sejarah purba terletak dalam daerah Lahadatu, sedangkan ia sebenarnya berada dalam kawasan Kunak. Nah, jangan salah sangka, sebenarnya Gua Madai ini yang sudah cukup terkenal, dia sebenarnya terletak di Kunak. Nah, Terowong Jepun, kita akan memasuki Terowong Jepun. Oleh kerana Kunak tidak menonjol, pentadbir daerah ini menganjurkan aktiviti bagi memperkenalkan apa yang ada di Kunak kepada masyarakat luar, yaitu Karnival Kunak 2010 pada 17 dan 18 April, anjuran bersama pemadam dan Jabatan Penerangan. Kita di daerah ini telah memikirkan tentang apa potensi sektor ekonomi, sosio-budaya, dan pelancongan yang terdapat di Kunak yang boleh ditonjolkan. Kita dapati potensi itu memang ada. Salah satu daya tarikan tersendiri yang terdapat di Kunak dan belum dikenali masyarakat tempatan sendiri ialah kewujudan Terowong Jepun yang dibina pada zaman Perang Dunia Kedua, katanya kepada bernama di sini. Susilo berkata, terowong tanah sepanjang 8 km dengan 4 cabang yang terletak di ladang Semdebay, kira-kira 12 km dari Pekan Kunak, dipercayai digunakan oleh tentera Jepun sebagai laluan rahasia untuk mengangkut serta menyimpan peralatan perang. Nah, lori 10 tayar boleh lalu. Terowong berkenaan dikatakan mampu dilalui oleh lori 10 tayar dan ditemui secara tidak sengaja pada tahun 1970-an oleh kaum Iban yang ditugas membersihkan kawasan hutan berkenaan. Mereka mengesan terowong berkenaan selepas melihat runtuhan sebahagian terowong bawah tanah itu. Banyak perkara berkaitan Terowong Jepun ini yang bergaris pusat 4 meter masih menjadi misteri, termasuk di mana terowong berkenaan bermula dan di mana pula ia berakhir. Sehingga hari ini tiada sebarang rekod mengenai terowong ini. Ada pihak yang mengandaikan bahawa terowong ini tembus hingga ke Laut Sulawesi.
Mengikut orang-orang tua di kawasan berkenaan, beberapa pihak telah coba untuk masuk dan meneroka terowong ini untuk membongkar rahasianya, namun semuanya gagal karena kekurangan udara dalam terowong ini. Dan anehnya, setiap tahun ada sahaja keluarga daripada Jepun datang untuk melakukan upacara sembahyang mereka di kawasan berkenaan. Jadi bagi kita, terowong Jepun ini boleh dijadikan produk pelancongan sejarah, kata Susilo. Terowong ditonjolkan. Walaupun tapak terowong Jepun berkenaan belum dibangunkan, namun perkara itu telah dikemukakan ke persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah untuk diberi perhatian supaya potensinya dapat ditonjolkan. Menurut Susilo, memandangkan kawasan berkenaan terletak dalam kawasan tanah persendirian, pendekatan membangunkannya jika dipersetujui semua pihak ialah secara usaha sama dengan pemilik tanah, manakala hasilnya boleh dibahagikan antara syarikat dan kerajaan. Susilo berkata, selain terowong Jepun bakal dipamerkan ialah gambar berkaitan tapak pengeluaran pinggan mangkuk purba yang terletak di sebuah ladang di Tingkayu. Tapak ini yang wujud 25.000 tahun lepas dipercayai menghasilkan peralatan dapur seperti periuk dan pinggan dan dianggap tercanggih pada zaman itu. Potensi Gua Madai sebagai produk pelancongan inap desa seperti yang pernah dicadangkan Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam sekitar Sabah, Datuk Masidi Manjun, juga akan ditonjolkan pada karnival berkenaan. Pelbagai tarikan katanya, Gua Madai bukan sahaja dianggap antara pengeluar sarang burung utama di Sabah, tetapi juga mempunyai nilai sejarah purba kerana dikatakan penempatan awal manusia pernah wujud di kawasan ini. Kunak juga, kata Susilo, memiliki produk pelancongan berasaskan alam sekitar seperti air terjun Madai setinggi 40 meter di kawasan hutan simpan Madai Baturong, kira-kira 15 km dari Pekan. Keunikan kolam lumpur lava gunung api yang terletak di ladang Binuang bergaris pusat 5 meter yang didapati semakin membesar juga dianggap sebagai tarikan untuk pengunjung. Lumpur lava ini kaya dengan mineral, dipercayai ada kegunaan dalam merawat badan dan pengunjung boleh mendengar bunyi gelembung setiap kali gelembung lumpur berwarna kelabu melonjak ke permukaan. Tidak ketinggalan untuk disaksikan pengunjung ialah tasik semula jadi yang dinamakan Tasik Impian serta kawasan tanaman kelapa sawit tertua di Borneo seluas 2 hektar. Ia ditanam pada tahun 1957. Kunak yang mempunyai kira-kira 62.000 penduduk dan merupakan daerah yang kaya dengan sumber marin seperti udang, ikan bilis dan ketam, sama ada yang bersumber dari laut atau yang diternak dalam sangkar. Kunak juga adalah antara daerah pengeluar rumpai laut di Sabah dan pengeluar ikan keempat terbesar. Menurut Susilo, sempena karnival berkenaan, selain pameran dan jualan keluaran industri kecil dan kilang tempatan, Kunak persembahan kebudayaan dari segi pakaian, tarian dan makanan pelbagai kaum di Kunak seperti Bajau, Suluk, Kadazan Dusun, Bugis, Jawa, Kokas dan Timur akan turut diadakan. Nah, jadi siapa sangka sebenarnya Kunak yang belum diketahui ramai, dia memiliki keunikan tersendiri, dan jika kita diberikan peluang untuk datang ke sana, kenapa kita tidak datang ke sana kan untuk melihat secara langsung terowong Jepun yang telah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Oke, untuk kali ini itu saja video yang dapat saya kongsikan kepada kamu. Semoga channel ini akan terus memberikan informasi yang penting. Kita akan berjumpa pada video akan datang. Bye-bye.